Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Saya doakan supaya anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di samping keluarga tercinta. So, pada hari ini saya nak sharekan beberapa peralatan yang perlu berada di rumah pada musim COVID-19. Saksikan. So, di tempat yang pertama, barang yang perlu berada di rumah sudah pastinya ialah pelitup muka ataupun face mask. Face mask ni di awal-awal pandemik COVID-19, harga untuk satu kotak face mask ni bernilai RM90 ke RM100. Padahal masa tu sebelum pandemik, harga untuk sekotak hanya RM5 ke RM6 sahaja. Alhamdulillah sekarang harga dah turun. Jadi face mask ni ada beberapa jenis. Yang pertama jenis yang sangkut di telinga. Okey, ini yang banyak, yang senang dipakai. Okey. Dan yang kedua jenis yang sangkut di belakang. Okey, face mask ini banyak digunakan oleh golongan wanita, terutama yang bertudung di mana senang, mudah dan kemas, sangkut di belakang. Baru ni pihak Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan statement dan memberi nasihat kepada mereka yang nak keluar membeli peralatan ataupun bekerja untuk menggunakan dua face mask pelitup muka dan juga face shield pelindung muka. Cara menggunakannya, yang pertama ialah menggunakan face mask jenis 3 layer. Okey, pakai dengan betul, kena klipkan kat sini supaya tidak ada ruang. Yang kedua, menggunakan face mask jenis fabric di luar. Okey, dan untuk lebih protection, digalakkan juga menggunakan pelindung muka. Pelindung muka ni ada banyak jenis sekarang. Ini antara jenis yang murah, yang mudah didapati, DIY kedai RM2 pun ada. Jadi barang yang kedua yang perlu berada di rumah adalah pembersih tangan ataupun hand sanitizer. Okey, disarankan untuk menggunakan hand sanitizer yang mengandungi 60 hingga 80% nilai alkohol bagi memberi kesan yang lebih baik untuk membasmi kuman. Okey, so sekarang ni pun dah banyak jenis yang hand sanitizer yang jenis poket, yang boleh disimpan dalam poket, boleh disimpan dalam beg tangan. Okey, memudahkan urusan kita ketika berada di luar. Okey, sebagai contoh, kalau kita pergi pegang tombol pintu, kita pegang tangga ataupun pagar, nak cari air jauh, digalakkan, disarankan menggunakan hand sanitizer. Tapi kalau ada tempat untuk basuh tangan dan sabun, lebih baik gunakan air dan sabun. So, barang ketiga yang perlu berada di rumah adalah ubat-ubatan dan juga suplemen. Okey, ianya sebagai pencegahan awal. Langkah-langkah yang pertama ialah, sebagai contoh, sekarang ni kes sehari 20,000, 21,000, 20,000. Takut kita nak berada di luar, lagi-lagi tempat yang ramai orang. Jadi langkah-langkah awal adalah kalau kita demam, kita makan ubat dulu. Pada hari kedua, hari ketiga, kalau masih demam lagi, barulah pergi ke klinik. Macam saya ada amalkan vitamin C, tapi pastikan pengambilan dosnya yang bersesuaian. So boleh minta nasihat doktor dulu. Vitamin C ni apa kelebihan dia? Antaranya adalah antioksidan, anda boleh cek nanti, dan juga menguatkan sistem imuniti badan. Jadi sangat sesuai di musim pandemik COVID-19. Saya buat mistake. Dekat setiap rumah, kalau orang tu kena COVID positif, make sure dalam rumah tu ada oximeter. Oximeter tu apa? Yang buat cek oksigen dalam badan. Make sure 96 ke atas. Apabila 96, dia tak ada 96, bila dia turun 95, 94, jangan tunggu lama-lama, terus pergi hospital. Jangan belagak terror. Wife saya
Ada satu hari tu dia cakap oksigen dia 93, 94. Saya cakap apa? InsyaAllah tak ada apa. Okey. Bila saya lambat sangat bawa dia pergi hospital, saya tak ada dia lagi hari ni. Faham kan? So make sure tak ada duit, carilah mana duit, pinjam ke apa ke, beli oximeter, check, turun je terus pergi hospital. Okay, oximeter sangat penting untuk pesakit COVID. Okay, so tadi saya cakap vitamin, jangan keluar, pakai mask, jaga SOP, dan kena ada oximeter tu. Okay, dan ya, itu untuk itulah dia. Please, COVID is real. Dan seterusnya di tempat keempat, barang yang perlu berada di rumah. Agak-agaknya apa ya? So barang yang keempat yang perlu berada di rumah adalah oximeter. Oximeter ni fungsinya adalah membaca ataupun mengesan paras oksigen dalam darah. Biasanya mereka yang kuarantin di rumah menggunakan ni untuk memantau tahap kesihatan mereka. Sebelum tu kena tahu dulu cara penggunaannya. Bacaan normal dan bacaan abnormal. Untuk bacaan yang 90% ke bawah, perlu menelefon pihak hospital secepat mungkin agar diberikan bantuan. Kalau 95 ke atas paras oksigennya dikira baguslah. Macam saya punya ni sekarang ni, paras oksigen ada 97 dan nadi saya 73. Okey. So dia banyak jenis dekat pasaran, pastikan beli yang berkualiti, jangan berkira sangat bab kesihatan. Okey. Ada oximeter palsu dan tiruan di mana kalau kita masukkan pensel atau pen pun boleh baca paras oksigen. Patutnya tak boleh lah. So macam ni contohnya, dia tak baca. Bila kita letak jari. So barang yang kelima yang perlu berada di rumah adalah ini dia, mesin bacaan tekanan darah. Okey. So sekarang ni kalau kita nak keluar pun takut, nak pergi klinik lagilah takut kan. Setiap kali pergi klinik konsultasi RM25 ke RM30 kan. So kalau kita beli mesin bacaan darah, tekanan darah tadi, harganya di antara RM150 ke RM200. Cari yang berkualiti agar bacaannya tepat. Okey, dan bonus yang keenam, barang yang perlu berada di rumah adalah ini dia, nanogun. Okey, cara guna dia sangat senang. Tekan saja dan sembuh dari kosong kasan yang sepatutnya. Sebagai contoh, andai kata kita ada beli barang secara online daripada JNT, Pos Laju ataupun kurir-kurir lain, boleh sampai je, kita boleh spray dulu barang-barang tersebut. Jadi sedikit sebanyak usaha kita untuk membasmi kuman dan menghalang benda-benda yang boleh mendatangkan penyakit, virus masuk dalam rumah kita. Nanti dulu, belum habis lagi. Saya nak bagi satu lagi bonus. Antara barang yang perlu berada di rumah. Apa barangnya? Ini dia, COVID-19 Antigen Detection Kit. Okey. Pertama sekali, kalau nak cari barang swab test, pastikan yang mendapat kelulusan daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey. Salah satu swab test kit yang boleh anda beli dan buat sedia di rumah, harga mampu milik. So dia boleh dapatkan result dalam masa 15 ke 30 minit. Okey. Peratus kelulusannya biasanya 80% hingga ke 99% tepat.